Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama kita sama-sama mengucapkan terima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita diberi peluang untuk kita sama-sama mengikuti kelas Al-Quran dan fardu ain dalam pelajaran ibadah. Okey murid-murid, pelajaran ibadah pada hari ini kita akan belajar berkenaan dengan tajuk solat fardu. Solat fardu ini semua sedia maklum. Solat fardu iaitu solat yang diwajibkan ke atas kita untuk kita laksanakan setiap hari 5 kali. Setiap hari 5 kali, yang mana solat fardu ini adalah rukun Islam yang kedua. Rukun Islam yang kedua yang mana Nabi terima ketika berlakunya Nabi terima syariat solat fardu ini ketika berlaku peristiwa Isra dan Mi'raj yang berlaku pada yang mana peristiwanya diingati pada bulan Rajab. Okey, seterusnya murid-murid, pada hari ini kita akan lihat pengenalan berkenaan dengan solat fardu. Sebelum kita teruskan lebih mendalam, pertama kita hendaklah mengetahui apa erti solat fardu. Apa maksud perkataan solat? Cuba bila kita ditanya apa solat, maka jawapannya solat itu dimaksudkan dengan solat. Pertama kita lihat dari sudut bahasa. Perkataan solat itu pada bahasanya bermaksud doa. Doa, kita mengangkat menadah tangan, itu dipanggil juga disebut sebagai solat. Solat juga disebut sebagai doa. Doa. Yang kedua, yang ditekankan maksud solat pada sudut syarak, pada sudut apa yang dikehendaki oleh Allah. Solat itu apa dia? Iaitu perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Dalam solat ada perkataan yang kita ucap dengan mulut, ada bentuk perbuatan yang kita lakukan dengan anggota tubuh badan kita. Itu pengertian solat, yang mana perkataan dan perbuatan dalam solat itu mestilah dimulai dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram maksudnya iaitu lafaz Allahu Akbar. Mula dengan lafaz Allahu Akbar, iaitu takbiratul ihram itulah maka pintu masuk kepada solat. Dikira bila kita lafaz Allahu Akbar, maka kita dikira melakukan solat. Dan bila habisnya solat itu, iaitu disudahi dengan salam. Ucapan salam iaitu Assalamualaikum. Bila kita ucap Assalamualaikum, maka dikira solat kita telah selesai. Selesai. Boleh ingat murid-murid? Solat ini ada perkataan, ada perbuatan, yang mana perkataan dan perbuatan itu mesti dimulai dengan takbiratul ihram, iaitu Allahu Akbar. Pintu masuk dikira sebagai solat. Kemudian kita selesai solat kita dengan kita akhiri ucapan salam Assalamualaikum. Boleh jelas murid-murid? Itu maksud solat yang dimaksudkan dengan ibadah solat. Okey, seterusnya yang kedua, bila kita telah mengetahui berkenaan dengan maksud solat, maka sekarang kita lihat pula apa hukum solat fardu itu. Apa hukum solat fardu dalam Islam? Iaitu hukum dia adalah wajib. Wajib kena lakukan. Wajib ni benda yang kena buat. Kalau tak buat, berdosa. Kalau tak buat, berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita tunaikan, wajib kita lakukan solat, iaitu 5 waktu sehari semalam. Kepada siapa? Solat ini bagi setiap orang Islam yang mukallaf. Orang Islam yang mukallaf, iaitu akil baligh, maka dia diwajibkan untuk menunaikan solat fardu ini. Jika kita meninggalkan solat fardu ini dengan sengaja tinggal,
hukum dia adalah berdosa besar. Tinggal tak sengaja, contohnya tertidur, itu tidak berdosa, cuma dia kena qada, kena qada balik solat dia. Kalau tinggal dengan sengaja, tidak ada apa-apa, sengaja tak mau buat, hukum dia adalah berdosa besar. Itu hukum solat fardu. Okey, seterusnya kita lihat pula apakah dalil menyatakan hukum wajibnya solat fardu ini. Apa bukti dia? Apa hujah dia? Berdasarkan Al-Quran kita lihat. Cuba murid-murid lihat Al-Quran yang berbunyi, Allah sebut dalam Al-Quran, wa aqimus salata wa atuz zakah. Surah Al-Baqarah ayat 110. Maksudnya apa? Maksudnya, dan dirikanlah oleh kamu akan salat dan tunaikanlah zakat. Ini menunjukkan perintah Allah kepada kita untuk kita laksanakan solat. Dirikan solat itu. Bila perintah daripada Allah, menunjukkan ia hukumnya wajib dilaksanakan. Itulah hujah yang menyatakan wajibnya hukum solat fardu. Jadi murid-murid, jangan sekali-kali kita tinggalkan solat fardu 5 waktu ini, walaupun di mana sahaja kita berada. Moga-moga perbincangan kita pada hari ini mendapat manfaat dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.